Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Okey, assalamualaikum lagi sekali. Apa khabar tuan-tuan? Baik. Hari ini saya buat satu video ringkas saja untuk kita berceritakan tentang perkara yang sangat umum, apatah lagi kalau bukan perancangan harta pusaka. Baik. Siapa yang sebenarnya yang disarankan merancang harta pusaka? Obviously semua orang lah sepatutnya merancang harta pusaka. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang pertama, pasangan suami isteri yang tidak dikurniakan anak. Okey, pasangan suami isteri yang tidak dikurniakan anak ini sebenarnya agak berisiko sebab mereka tidak ada zuriat, mereka tidak ada anak. Jadi hanya pasangan saja mewarisi harta pusaka. Itu pun ada bahagian-bahagian tertentu. Selebihnya akan diwarisi oleh sama ada mak ayah masing-masing ataupun akan turun kepada adik-beradik. Okey. Jadi golongan ini memang sewajarnya merancang harta pusaka. Golongan yang kedua adalah pasangan suami isteri yang hanya mempunyai anak perempuan sahaja. Okey, golongan ini juga disarankan merancang harta pusaka kerana kalau anak perempuan sahaja pun hanya 1/2 sahaja yang akan diwarisi oleh anak, 1/8 oleh isteri, baki akan pergi kepada waris-waris yang lain. Okey, jadi di situ kita nak kata bukan faraid menjadi satu kesalahan, bukan nak menidakkan faraid, tetapi kita boleh merancang. So kita rancang. Yang ketiga adalah golongan mualaf. Maksudnya mereka yang baru memeluk Islam. Okey, golongan ini juga kita sarankan sewajarnya merancang harta pusaka kerana apa? Kerana bila mereka memeluk Islam, mak ayah mereka belum tentu lagi Islam. Jadi mak ayah mereka tidak boleh mewarisi harta pusaka kita yang memeluk Islam. Begitu juga kita tidak boleh mewarisi harta pusaka mereka yang belum lagi Islam. Okey, jadi sebahagian daripada harta itu mungkin akan pergi kepada Baitul Mal ataupun adalah cara-cara kiraan itu nanti saya akan bincangkan kemudian. Saya akan buat juga satu video di kemudian tentang faraid, pembahagian faraid dan sebagainya. Dan hari ini saya nak highlightkan tentang golongan-golongan ini tadi. Okey. Yang pertama tadi pasangan suami isteri yang tidak dikurniakan anak, yang keduanya hanya ada anak perempuan, yang ketiganya adalah mualaf. Okey, individu bujang. Begitu juga individu bujang juga digalakkan juga atau disarankan juga untuk merancang harta pusaka. Okey. Dan yang terakhir adalah mereka yang mempunyai anak angkat. Okey, kita kena faham, kita kena ingat bahawa anak angkat bukan waris kita. Okey, anak angkat bukan waris kita sebab pewarisan tu dia terdiri daripada beberapa perkara. Yang pertamanya of course Islam, yang keduanya adalah nasab keturunan, yang ketiganya adalah perkahwinan. Jadi anak angkat tidak termasuk dalam senarai ahli waris. Jadi apabila berlaku kematian kepada kita yang menjaga anak angkat itu tidak mendapat satu sen pun. Okey, jadi ada cara dia, ada kaedah dia pemberian kepada anak angkat ini tadi. So saya highlightkan semula golongan yang perlu ataupun yang disarankan buat, ataupun kita kata nak kata wajib pun boleh jugalah sebenarnya disarankan merancang harta pusaka. Saya ulang balik, yang pertama adalah pasangan suami isteri yang tidak dikurniakan anak, pasangan suami isteri yang hanya ada anak perempuan, mualaf yang baru memeluk Islam, individu bujang, dan yang terakhir adalah mereka yang mempunyai anak angkat. Okey. So do not hesitate, jangan tunggu, jangan delay. Boleh kontak saya, boleh hubungi saya, insya-Allah kita boleh bincang secara dalam talian dan luar talian. Kalau kata dekat kita boleh bersama muka, insya-Allah SOP kena jaga. Kalau jauh kita boleh berbincang dalam talian online, kita boleh guna banyak medium, insya-Allah. Okey, so kita boleh huraikan, kita boleh bincang, kita boleh highlightkan yang mana kena buat, mana tak kena buat, ataupun kita boleh bagi penerangan yang lebih komprehensif lah, insya-Allah. Okey, jangan lupa follow facebook.com Pusaka Wasiat Perak, IG Mas Nur Haizul Tajuddin, TikTok Mas Nur Haizul Tajuddin, dan juga Facebook Mas Nur Haizul Tajuddin. Okey, insya-Allah di situ penuh dengan maklumat
apatah lagi maklumat untuk menghubungi saya insya-Allah. Okey. Sekali lagi saya ulang, boleh hubungi saya di facebook.com Pusaka Wasiat Perak, facebook.com Mas Nur Haizul Tajuddin, IG Mas Nur Haizul Tajuddin dan juga TikTok Mas Nur Haizul Tajuddin. Lain-lain medium akan saya buat kemudian insya-Allah. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.